Kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 pada tanggal 8 Mac 2014, satu detik hitam dalam lipatan sejarah negara. Esok 8 Mac 2022. Genap 8 tahun berlalu, peristiwa itu tidak pernah luput dari ingatan keluarga Malaysia walaupun misterinya masih tidak dapat dirungkai. Tragedi itu juga menimbulkan pelbagai persoalan dan teori di serata dunia. Bagaimana ia berlaku dan di mana lokasi terakhir pesawat itu? Yang menanggung sedih pastinya ahli keluarga penumpang dan kru pesawat yang masih tidak berputus asa menanti jawapan hingga kini. Ikuti laporan wartawan Syafiqah Damanhuri. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Itu perbualan terakhir yang direkodkan menara kawalan daripada pesawat MH370 sebelum hilang dari radar 1 minit 43 saat kemudian. Ia penerbangan harian yang membawa penumpang dari Kuala Lumpur ke Beijing, China. Jam 7.24 pagi, 227 penumpang dan 12 anak kapal kesemuanya diumum hilang. Usaha mencari dan menyelamat di Laut Cina Selatan digerakkan yang seterusnya beralih ke Selat Melaka. Akhirnya pesawat itu diumumkan berakhir di Lautan Hindi dengan kedalaman purata 3.6 km. Usaha pencarian ditumpukan hanya di Lautan Hindi membabitkan 26 negara. Dan ini detiknya Kerajaan Umum Pencarian Pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi dihentikan setelah pencarian meliputi keluasan lebih 112,000 km persegi selesai. Terkini, susulan laporan jurutera British Richard Godfrey, pasukan penyiasat Australia memperbaharui misi pencarian kehilangan pesawat itu, manakala Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan 18 Februari lalu memaklumkan sedia bekerjasama dengan Biro Keselamatan Pengangkutan Australia ATSB mengenai kajian itu. Namun bagi bekas Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam, Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman, beliau optimis ada petunjuk ditemukan. Setidak-tidaknya bagi menjawab segala teka-teki biarpun hampir sedekat berlalu. Insiden pun insiden yang tak pernah berlaku pun dan kita patut buat tugasan yang terbaik. Perdana Menteri pun sendiri mengarahkan semua untuk menjalankan tugas-tugas dengan tulus, dengan tak kira masa, tak kira hari apa pun, kerja ialah untuk mencari pesawat ni. Sebab kita bertanggungjawabkan untuk memberitahu ke dunia apa sebenarnya berlaku. Katanya ujian diasak dengan berita palsu juga tidak kurang hebatnya. Insiden ini bukan konspirasi, sebaliknya segala yang diketahui dimaklumkan kepada waris penumpang dan media. Insiden ini dikenali sebagai unprecedented, tak pernah berlaku dan telah operasi pencarian adalah pencarian terbesar yang pernah dilakukan dan termahal pernah dilakukan. Itu yang kita buat untuk nak juga dapatkan bukti-bukti sahih supaya apa yang berlaku dapat diketahui. Perjalanan beliau semasa mengendalikan insiden itu dicatatkan dalam buku penulisan. Ujarnya kehilangan MH370 melibatkan nyawa, wang ringgit serta aset negara dan dunia perlu tahu apa sebenarnya berlaku. Bagi waris anak kapal MH370, Intan Maizura Osman, anak-anak dan doa menjadi penguat semangat. Katanya beliau mengandung 7 bulan semasa kejadian berlaku. Namun anak-anaknya sejak kecil sudah ditunjukkan video dan gambar bapa mereka. Mengambil gambar, suka mengambil video bersama kan. Dengan gambar dan video tu memang kita dah simpan masuk YouTube, simpan elok-elok bersama. Alhamdulillah daripada kecil memang I kenalkan suara papa dia. Gambar apa semua kan. Memang dari kecil dia kenal. Alhamdulillah. Mama tengok ke? Ada lagi? Mama ada pernah tengok video tak? Papa kat YouTube lagi? Pernah kan gambar papa nyaji. Ya.
Muhammad yang kini berusia 8 tahun itu amat mesra dan ramah orangnya. Menurut Intan, sikap anak lelakinya itu persis suaminya, pramugara MH370 Muhammad Hazrin Muhammad Hasnan. Hanya doa dan bacaan Al-Quran dititipkan buat insan tersayang itu. Dari segi macam me and my children tu memang 8 March tu is another day yang macam untuk dia orang, I tak adalah nak highlight apa-apa kan. Cumanya just for me kan. And then on the baca doa ke apa ke, it's not only on the certain days. Every night I make sure dia orang akan sedekahkan Al-Fatihah untuk papa dia orang. Syafiqah Damanuri, TV3.